أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam, merangkap ketua kita yang menjaga Masjid Al-Azim, yarhamkallah. Masjid Al-Azim ini, ucapan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya, bagi peluang lagi setelah sekian lama, bukan berhari, bukan berminggu, bukan berbulan, memakan tahun saya tak main sini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Yang kedua, yang diraikan dan yang dimuliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini, yang bersangka baik dengan saya, yang hadir. Ada salah silap dan kurang daripada saya berikan teguran. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Khair. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah tajuk yang diberikan kepada saya, hidup berkat, akhirat selamat. Tajuk ni biasa orang pi banyak arah. Contoh, kita senaraikan perkara yang boleh, perkara yang boleh mendatangkan keberkatan. Maka kita bincang apa benda yang ada keberkatan dalam hidup yang bila kita buat. Contohnya membaca doa. Maka dengan cara itu kita boleh memperolehi syurga. Banyak amalan-amalan. Jadi ada setengah orang bila tajuk macam ni dia senarailah. Ustaz-ustaz kita akan senaraikan apakah amalan-amalan yang mendatangkan keberkatan berdasarkan firman Allah. Satu. Yang kedua, tajuk ini akan membawa kita
membincangkan tentang keselamatan akhirat. Apakah perkara yang boleh menjamin kita selamat di akhirat? Maka perbuatan itulah menggambarkan berkat hidup seseorang. InsyaAllah nak selamat akhirat, buat macam ni, selamat di akhirat. Jadi setengah orang bincang macam tu. Malam ini saya dengan kecetekan ilmu saya cuba bawa perbincangan hari ini dengan alat bantuan mengajar juga. Selama ni tak nak pakai whiteboard kan. Ni pakai whiteboard. Saya nak mula bincang dekat tuan-tuan satu persatu daripada tajuk tu. Dan insya-Allah apa manfaat yang ada, ambillah. Ibu-ibu, maafkan saya lah no. Whiteboard ada sini je. Tak tahu macam mana nak tunjuk di sana. Kalau saya tulis besar nak bagi belakang nampak, kira 2 huruf lah. Tapi tak apa. Pihak masjid akan bantulah benda tu. Benda tu simple aja, okey? Alright. Jadi saya mohon izin, saya mulakan majlis kita. Marilah sama-sama. Jadi saya abang siap-siap dah. Saya akan baca tajuk. Tajuk dia, hidup berkat, akhirat selamat. Macam mana kita tahu satu orang selamat ke akhirat? Sebab akhirat tak ada siapa pun lagi berlaku dan tak ada lagi orang mati hidup balik main cerita kat kita. Betul? Ini soalan-soalan daripada mereka yang kurang akal, tapi bagus untuk kita mula perbincangan. Okey? Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dengan segala keberkatan dan kebaikan dan rahsia surah Al-Fatihah, i'tikaf dalam masjid, pahala berjemaah, pahala duduk dalam majlis ilmu, dan semualah segala apa yang kita buat, bacaan Qurannya, hadisnya yang ada keberkatannya dalam majlis ini, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ahli qaryah Masjid Al-Azim ini, dan juga semualah khusus kepada semua yang hadir dalam ni, kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, dan kepada semua orang-orang yang hadir. Tambahan lagi, niatkan juga dengan semua kebaikan yang ada tadi itu, keberkatannya, kesolehannya, pahalanya, semua ganjarannya, niatkan. Andai ada dalam malam ni, sama ada yang menonton kita secara alam maya dan sebagainya, kalau ada yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Andai yang berhajat, Allah tunaikan hajatnya. Andai yang tersepit antara dua dilema, tak tahu kiri atau kanan, Allah temukan dia jalan yang lurus. Andai ada dalam sini yang bujang, Allah temu dengan jodoh yang soleh dan solehah. Andai malam ni ada yang nak menimang anak dan cahaya mata, Allah kurniakan kita semua zuriat yang soleh. Dan andai ada yang malam ni kita tak tahu, panjang umur, pendek umur kita tak tahu, dia keluar majlis ni, Allah bagi dia cepat pergi jumpa Allah, atau kita sendiri pun kembali kepada Allah, maka kita doa supaya Allah matikan kita dalam mati yang baik berkat malam ni juga ni semua. Dan tambahan niat satu lagi, kalau betul Allah kata memang betul takdirnya pilihan raya dekat dan berlaku, semoga Allah kurnia kita pemimpin yang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين آمين.
Khair. Okey. Bila kita tanya soalan, hidup berkat, akhirat selamat. Soalannya ialah, siapa yang hidup dia selamat? Siapa yang hidup dia selamat? Tak ada orang boleh cerita kat kita siapa akhirat selamat, melainkan Allah Ta'ala saja. Dan Allah menceritakan kepada kita keadaan orang-orang sebelum daripada kita, siapa yang selamat ke akhirat. Di dalam kitab Allah yang penuh keberkatan. Siap-siap dah tu, abang dah tu. Dalam kitab Allah yang penuh dengan keberkatan, seperti firman Allah, kitabun anzalnahu mubarak, dan kitab Al-Quran yang diturunkan penuh keberkatan. Dalam kitab Allah, Quran, Allah cerita semua kehidupan orang yang selamat di akhirat. Dengan banyak gelaran. Sebahagiannya Allah guna perkataan muflihun, orang yang berjaya. Awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berjaya. Allah Ta'ala beritahu mereka ni selamat ke akhirat. Satu. Dua, Allah panggil istilah dia yang kita baca doa selalu. Apa dia? Ya Allah, kita baca, minta Allah selamat kita kata apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kat situ ada perkataan redha. Jadi orang yang selamat adalah orang yang Allah redha. Betul? Itu doa kita, doa kita. Ada lagi doa kita yang jarang baca, tapi kalau Tok Imam baca kita amin sebab kita tahu ayat dia. Apa dia? Wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Dan fauza ni kira excellent atau berjaya, meraih kejayaan dengan syurga, wan najata, dan terselamat ataupun terbebas daripada api neraka, makna selamat ke akhirat lah. Jadi ayat dia wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Itu semua ada dalam Quran tu. Jadi orang yang selamat di akhirat siapa? Itu soalannya. Maka tajuk kita berkat, hidup berkat, akhirat selamat. Jadi kalau kita tahu orang yang selamat, pasti kehidupan dia berkat. Okey? So kita senaraikan dulu macam mana kita nak tahu orang yang selamat. Boleh eh? Boleh. Saya minta izin eh. Saya bangun, saya tulis. Boleh kan masjid tak ready? Kalau tak ready lagi, saya tak baca lagi. Tak contang lagi. Tak ready lagi, kita contang dulu. Okey, saya sebut je dulu. Okey. Macam mana nak tahu cara orang yang selamat dekat akhirat? Nombor satu, Allah bagi tahu dalam Quran. Nombor dua, hasil daripada cerita orang soleh, daripada mimpi-mimpi mereka ataupun pengalaman-pengalaman mereka. Contoh, dalam kitab, dalam rujukan orang Islam ni, dia ada dua. Mula mesti Quran, lepas tu mesti hadis. Ready? Cantik. Macam tu lah. Mari kita. Okey. Tajuk. Tengok elok-elok, saya tulis. So, tajuk. Saya minta izin sebab saya pilih cara cerita macam ni. Kalau cerita macam orang lain senang saja. Hurai ajalah. Tuan-tuan, hidup yang berkat adalah A, B, C, D. Habis cerita. Betul juga, tak salah. Tapi akhir zaman ni dia macam tajuk yang saya nak cerita ni pun macam penting juga.
Jadi saya mohon izin. Saja-saja tak boleh nak cerita. Jadi saya mohon izin. Abaikan yang ni lah. Hak ni serabut nak buat macam mana? Saya pun tak tahu. Tapi tak apa, mereka ni kira penyimpan mohon raja lah ni, mereka ni. Penting ni. Sebab tak ada orang lain buat live, mereka ni saja. Kalau nak tengok rakaman dengan apa, kena tengok kat sini lah, no? Okay, baik. So, tajuk dia hidup berkat. Hidup berkat. Akhirat selamat. Okay, baik. So, siapa akhirat selamat? Kita kena tahu pertama daripada Quran. Kedua, kita akan tahu daripada riwayat ataupun kisah-kisah dan yang diceritakan dalam hadis. Contoh, kalau dalam Quran, saya dah habaq tadi, banyak ayat mereka yang selamat di akhirat. Contoh dia, mereka yang mengikut Nabi, mereka yang taat kepada Allah. Contohnya Allah bagi tahu dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu habaq, kalau kamu sayang Allah, ikut Nabi, kamu pasti akan selamat dan Allah akan sayang kamu. Allah sayang, masuk syurga, selesai. Quran bagi tahu. Lagi Allah kata, taatlah kepada Allah dan dia akan memperolehi wal fauzan azima. Mereka akan berjaya dengan jayanya di hari akhirat. Itu ayat dia, fauzan azima. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau nak tengok firman Allah dalam surah Al-Fatah, dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Fatah ayat 5, Al-Fatah. Ayat 5, Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 71. Ini Allah guna perkataan tadi. Fauzan azima. Berjaya dengan sejaya-jayanya. Fauzan azima. Dua ni. Surah Al-Fatah dengan surah Al-Ahzab. Kalau dalam riwayat banyak. Contohnya, Nabi cerita tentang orang yang dalam kubur. Nabi jalan-jalan-jalan tiba-tiba dengan sahabat, dengan Sayyidina Abu Hurairah, maafkan saya kalau saya salah, jalan-jalan-jalan dekat melintasi kawasan kubur. Nabi kata dua orang dalam kubur ni kena siksa. Pasal apa? Pasal dua benda. Apa dia dua benda tu? Mereka tak jaga kencing elok-elok dengan mereka suka mengadu domba. Mengadu domba ni paling banyak hari ni. Wahai saudara-saudaraku, elakkan daripada disiksa, dikubur lagi sebelum sampai ke akhirat. Kalau kubur, kena godam dah akhirat naya. Jangan mengadu domba. Cara moden mengadu domba macam mana? Cara moden mengadu domba. Buat video react. Ni cara mengadu domba moden. Buat video react, cerita buruk orang ni, cerita buruk orang ni. Kita kata, kesian orang-orang yang buat react ni. Cikgu ajak pergi sekolah penat-penat, mak bapak hantar. Sampai tak ada cara lain nak buat video, melainkan kena tunggu orang lain buat salah, baru boleh ada point nak cakap. La ilaha illallah, kesian mereka. Mengaji apa kat sekolah tak tahu. Kita tak payah ada video siapa-siapa, kita main cerita. Ada ilham nak cerita. Mereka tak ada cerita apa tak tahu, kena tunggu orang buat buruk, kena tunggu aib orang untuk nak adakan konten kehidupan untuk cerita. Allah, sian. Jangan ada dalam ni yang buat lagu tu, buat kumpul dosa, buat apa. Atau kalau tak kumpul dosa pun menjadi sumbu utama orang dapat dosa. Dia buat, jadi orang semua bincang tajuk tu. Ni masalah. Sekali lagi saya cerita, ada kaitannya. Tuan-tuan tengok elok-elok. Saya tulis semua insya-Allah. Kalau dalam riwayat, tadi. Jadi, jaga kencing elok-elok. Jaga kencing elok-elok. Jaga jangan mengadu domba. Selamat ke akhirat insya-Allah. Tu nampak riwayat Nabi cerita. Kemudian ada lagi dalam riwayat lain, seorang ayah menangis anak dia meninggal dunia. Dia kata ya Rasulullah, masa tu dia tak panggil Rasulullah, dia tak masuk Islam lagi. Dia kata, kalau kamu nak aku masuk Islam, hidupkan anak aku balik daripada kubur. Nabi kata okey. Nabi pi kat kubur, Nabi panggil, ya ghulam, hai budak,
Budak tu keluar daripada kubur, berdiri dia. Nabi kata, ni ayah kamu tanya, kamu nak hidup balik ke atau nak terus hidup alam kubur? Ni hebat, ni kelebihan Nabi berbanding Nabi yang lain. Firman Allah dalam awal juzuk 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Setengah Nabi Allah bagi ada lebih daripada setengah Nabi yang lain. Dan Nabi kita lah yang paling lebih daripada segala-gala Nabi yang ada atas muka bumi ni. So Nabi boleh bagi pilihan kat budak tu. Hang nak hidup ke? Hang nak mati? Hang nak hidup dengan izin Allah lah ni. Hang boleh hidup balik dengan ayah hang. Budak tu jawab kata, ya Rasulullah, aku memilih untuk duduk di sisi Allah. Nabi habaq kat pak dia, ni anak hang sendiri pilih nak duduk dengan Allah Ta'ala. Lepas tu ayah dia, orang kata apa, tercengang lagu tu, anak dia masuk balik kubur, dia terus masuk Islam. Nanti tuan-tuan buka kitab, tengok kelebihan-kelebihan yang ada pada Nabi. Nabi bukan orang biasa. Nabi manusia tapi tak sama macam kita. Syair tulis, Muhammadun basharun la kal bashar lakinnahu yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia biasa, seperti batu kelikir dengan batu permata. Dua-dua batu tapi satu tak ada nilai, satu luar biasa harganya. Tu boleh faham. Jadi jangan sangka bila kita bincang tadi kita jadi macam pasal apa lu dah. Nabi lain. Dia bukan macam kita. Sebab tu cara kita puji Nabi dalam Quran, Allah membezakan di antara ikut Nabi dengan memuliakan Nabi. Dalam Quran Allah cerita, Allah tak ingat pula ayat tu nak keluar. Saya ingat ayat tu, saya sebut kat tuan-tuan. Allah sebut apa? Dan mereka yang beriman dengan Nabi, memuliakan Nabi, wattaba'un nurallati, dan mengikut yang Nabi bawa. Nampak Nabi letak dua. Allah letak dalam Quran, beriman dengan Nabi, muliakan Nabi, dan mengikut Nabi. Mengikut Nabi bukan memuliakan Nabi. Ikut Nabi satu cara lain. Memuliakan Nabi Muhammad ada lagi subjek yang lain kena buat. Sebab tu dia kena ada majlis maulid, dia kena ada baca selawat di rumah, orang tabligh bawa kitab taklim baca dekat rumah. Faham? Sebab apa? Memuliakan Nabi ada satu proses lain yang Allah letak asing dalam Quran. Beriman satu pasal, bukan beriman kemudian ikut Nabi. Ya, beriman, memuliakan Nabi dan juga mengikut Nabi. Dia ada cara 3-4 cara. Dia bukan satu cara. Saya beriman pada Nabi, maksudnya hang dah memuliakan Nabi, dah ikut Nabi. No. Beriman lain, memuliakan Nabi lain, dan mengikut Nabi lain. So kita kena buat semua. Iman syahadah dah. Mulia Nabi tak mana? Pakai sunnah Nabi. Hari Jumaat ni salah satu sunnah yang hilang daripada kalangan kita orang muda. Hari Jumaat pakai baju putih. Ditulis dalam kitab oleh tok-tok guru. Salah satu dia hari Jumaat pakai baju kala putih. Ni ada dalam kitab. Jarang kita nak buat. Salah satu sunnah hari Jumaat pakai baju kala putih. Tu kita tinggal benda tu. Kita rasa pakai biasa tak apa. Tak, ada sunnah dia yang kena pakai. Yang tu ikut. Memuliakan, kena cerita, kena habaq ke orang, puji Nabi. Tu lain. So benda ni semua kena tahu. Nabi bukan macam orang biasa. Nabi bukan duduk jalan macam kita kan. No. Nabi luar biasa. Lagi riwayat yang lain. Abu Lahab, dalam kita ada rujukan. Quran, hadis-hadis. So, Quran nombor 1, hadis. Hadis apa kategori yang pertama? Pertama, Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim. Ini kira power lah. Lepas tu dia ada sunan, dia ada kitab-kitab hadis yang lain lagi, ada lagi bawah dia. Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, semua masih ada lagi. Dan ada lagi kitab-kitab yang special, yang hebat, macam yang Imam Malik tulis, kitab apa? Muwatta' Imam Malik. Itu semua kira kitab-kitab power. Lagi saya sambung, saya jangan risau. Dalam tu semua, antara yang top Imam Bukhari. Siapa syarah Imam Bukhari?
Nama dia Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Antara ulama Imam Syafi'i. Dalam kitab tu, Bahrul Mazi tu. Bahrul Mazi. Fathul Bari tu. Dalam kitab tu, dia kata apa? Ketika mana Abu Lahab mati, ahli keluarga Abu Lahab siapa? Daripada kalangan sahabat Nabi bermimpi jumpa Abu Lahab. Tanya Abu Lahab, hang kena seksa tak? Abu Lahab kata, aku kena seksa. Nampak? Dia cerita balik dekat kita. Buka dalam kitab ada. Boleh faham? So dia kata, apa yang menyelamatkan dia? Apa yang bagi dia rasa selesa? Walaupun dia kena seksa, tapi dia ada dapat satu nikmat. Apa dia? Setiap hari Isnin, dia dapat minum air daripada celah jari dia ni keluar titisan air. Sikit dapat. Akhirat mana boleh dapat lagu tu kalau masuk neraka. Tapi dia dapat. Sebab apa? Dia habaq. Kerana aku bergembira dengan Nabi Muhammad lahir. Sallallahu alaihi wasallam. Ada tak cerita orang yang ada sikit, kalau kata ulama yang menulis syair, in kana hadza kafiran, kalaulah orang kafir ini, itu Abu Lahab, jaa dhammuhu, sabit penghinaan padanya, tabat yada, dalam Al-Quran tabat yada, orang yang sabit lagu tu pun kerana muliakan Nabi sikit masa Nabi lahir, dia gembira, dia membebaskan Suwaibah jadi hamba, tanda dia gembira, dapat sikit minum air di celah jari. Apakah pandangan kamu kalau orang yang beriman, bukan kafir, dan bergembira dengan Nabi seumur hidup dia, takkan tak boleh selamat di akhirat? Nampak? Cerita dia main mana? Riwayat. Okey. So sekarang kita dah tahu dah. Ada dua jalan yang boleh cerita akhirat selamat. Baik. Dalam Quran, siapakah yang selamat itu? Kesimpulan semua. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Surah At-Taubah ayat 100. Ini betul-betul saya pergi satu-satu. Bagi clear tuan-tuan. Ni azan pukul berapa lambat ya? Bagian. Sikit lagi, 5 minit lagi. Lepas tu azan, lepas tu sambung balik. Dia berkata malam ni sampai pukul 9 saja, tak apakah? Kalau mengantuk, kita berhenti awal. Okey. Apakah ayat 100? Muka surat belah kanan atas sekali. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Akbar. Dan orang-orang daripada kalangan muhajirin, ansar, dan yang mengikut mereka dua. Daripada siapa ni yang mengikut mereka ni? Sini nanti ulama ada syarah. Sabar, tengok dulu elok-elok. So sekarang kita tahu, orang yang selamat akhirat dia, idola kita siapa dia? Muhajirin dan ansar. Dan orang yang ikut mereka, siapa dia? Dalam hadis Nabi, Nabi habaq, sebaik-baik kurun, qarni. Tengok elok-elok, saya tunjuk elok-elok. Sebaik-baik kurun, kurun saya. Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 tahun. Kemudian yang ikut saya selepas itu 100 tahun lagi. So kalau ikutkan, kalau ikutkan, tengok elok-elok, semua ni penting. 1 sampai 100, yang ni 101 sampai 200. Okey? Siapa dia ni? Ni tabi'in. Dan thummal ladzina yalunahu. Kemudian yang mengikutnya 100 tahun lagi. Sampai 300. Yang ni semua ni sabit daripada hadis Nabi, hadis sahih ni. 300 tahun yang pertama ni lepas Nabi, semua mereka buat insya-Allah paling terbaik dan paling betul. Apa saja yang kita buat hari ini, insya-Allah kalau dalam kumpulan ni semuanya berjaya. So soalannya, adakah kita? Sebab ada orang kata kita tidak salaf. Ada golongan yang explain kata diri mereka salaf. Yang ni penting. Sebab kalau tidak kita tertinggal ni. Ni tajuk ni penting ni. Ni. Bahaya ni tajuk ni. Paling bahaya hari ni. Sebab tidak ada lagi ungkapan daripada mulut kita semua. Bagi salam tu, orang tua-tua mai tu, berkat tu, pergi salam. Tak ada lagi ungkapan tu. Dulu di Melaka banyak perkataan tu. Betul tak betul? Yes. Sekarang orang tak berani cakap. Pasal apa? Kita hilang yang ni, keyakinan. Sebab tu saya nak cerita ni. Nak kembalikan balik.
perkataan tu semua betul. Walaupun orang tua-tua kita tak pandai nak berhujah berdalil. Yalah, orang biasa. Hang pergi berhujah dengan orang biasa. Cuba main berhujah dengan tok-tok alim, tengok jadi lagu mana. Okey? Tak ada lagi. Dulu kalau hari kenduri, hari raya, bila berkumpul saja, mak kita akan kata kat kita, ayah kita, pergi salam, Tok Wan hang main, berkat orang tua tu, pergi salam. Kita apa orang tua ni berkat ni? Sekejap lagi dia isap rokok daun. Betul tak? Tak, jangan macam tu. Hadis Nabi, buka dalam kitab. Nabi kata apa? Saya tahu orang tua-tua tak boleh bagi hujah ni. Tapi hujah mereka betul. Ada dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Al-barakatu ma'a akabirikum. Ni, ejak dia macam ni. Tak percaya, cari sekali dengan ada. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkatan bersama dengan orang tua-tua di kalangan kamu. Hadis Nabi ni. Tak baca, tak jumpa lah. Mana boleh duk tunggu macam wahyu tidur, bangun tak boleh tahu. Ni, hadis Nabi tu. Keberkatan ada pada orang tua-tua. Sebab itu, zaman-zaman dulu, walaupun kurang orang pergi universiti, tapi kehidupan barakah. Anak-anak pandai menghormati orang tua. Zaman sekarang, semua masuk universiti. Semuanya pergi belajar. Semua masuk madrasah. Anak siapa yang tak pergi tahfiz? Tapi la haula wala quwata illa billah. Nak bercakap dengan orang tua-tua pun tak reti. Apa maksud tu? Maksudnya hilang keberkatan. Mereka kan semua pergi sekolah-sekolah macam tu. Dah asasnya masih ada. Yang ni kalau nak cari paling senang, ada satu buku yang ditulis dalam bahasa Melayu. 40 hadis keberkatan. Yang dikarang oleh salah seorang orang di negara kita yang mendapatkan PhD dia dalam bidang hadis tanpa pembetulan. Salah seorang ahli majlis fatwa di negeri Selangor, di negeri Sembilan, Dr. Khafid Soroni, semoga Allah memelihara beliau, hafizahullah. Beliau karang kitab tajuk 40 hadis keberkatan. Cari yang tu, ada hadis ni. Dapat? Ni maknanya kalau saya buat tajuk pertama tadi, tuan-tuan, antara perkara-perkara yang berkat dalam hidup yang boleh tuan-tuan amalkan, jumpa orang tua. Bolehlah, saya boleh senarai, tapi kita tak mau macam tu. Kita nak buat satu-satu ni bagi tuan-tuan nampak. Baru yakin balik. Kalau tidak, dah tak ada dah ungkapan-ungkapan. No, bekas makan Tok Wan hang tu, bekas makan Pak Cik hang tu, bekas makan Tok Guru tu, bekas makan orang soleh tu, ambil tu berkat tu. Macam kita mengaji kat Mesir dulu. Tok Guru kita makan, kita karau habis. Dia punya apa yang dia makan, roti Tok Guru kita makan, dia bagi kat kita, kita ambil. Pasal berkat. Orang ni tak mau buat. Sebab tak ada dalam Netflix nak belajar. Lah betul lah, itulah rujukan dia. Tak ada dalam tu, tak ada. Kami tak tahu. Ni saya tengah bagi tahu. Bukan ajak, saya tak reti nak ajak. Saya share dia daripada apa yang saya belajar. Okey. Baik. Okey dah. Okey. Jangan takut tentang status hadis. Jangan takut tentang hadis sahih ke dhaif ke apa ke, saya tak tahu. Kalau buka betul dengan gurunya, guru tu pasti tak akan ajak kita keluar daripada benda-benda yang pelik. Tuan-tuan tengok, saya akan tunjuk tuan-tuan satu persatu. Jadi Nabi Abang, sebaik-baik kurun tang ni, kemudian tang ni, kemudian tang ni. Tengok ni tahun lah, tahun. Sekarang tahun hijrah berapa? 1444. Tu saya tulis siap-siap tu bagi nampak. Ni. Ni tahun sekarang. Yang ni 101 hijrah sampai 100 hijrah. 101 hijrah sampai 200. 201 sampai 300. Sahabat Nabi yang last kali wafat, siapa dia? Last kali. Saya bagi sikit. Tahun dia wafat 110 hijrah. Siapa nama dia? Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Abu Tufail, sahabat Nabi yang last kali wafat. Wafat dia, habis generasi para sahabat, tak ada dah. Orang yang tengok Nabi dengan mata mereka sendiri, tak ada dah. Habis. Siapa last kali? Sayyidina Abu Tufail, wafat pada tahun 110 Hijriah.
Tu nota tulis. Saya tak tahu nanti kan. Azan. Okey. Kita sambung selepas ni. Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, marhaban. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه التامة آدي سيدنا محمد والشرف ودرجة وابعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan yang saya hormati sekaliannya. Hari ini tajuk kita ialah hidup berkat, akhirat selamat. Tajuk yang diberikan oleh pihak Masjid Al-Azim. Semoga ada kebaikan dan keberkatan pada kita. Kita memulakan perbincangan dengan mengatakan siapa yang selamat akhirat. Sebab takkan saya nak kata saya, takkan tuan-tuan nak kata tuan-tuan. Kita tak tahu. Jadi yang tahu hanya Allah. Allah menyenaraikannya dalam Al-Quran. Contoh paling mudah, 2 ayat ni contoh berkaitan dengan kejayaan, iaitu wal fawzal azima wa fawzan azima. Al-Fatah ayat 5, Al-Ahzab ayat 71. Apakah dalam ayat ni Allah ceritakan mereka yang taat pada Allah dan mereka yang bertakwa pada Allah. So yang taat dan bertakwa adalah orang yang Allah redha. Kesimpulannya ada dalam surah At-Taubah ayat 100 berkaitan Muhajirin Ansar dan yang mengikut mereka sampai ke kiamat. Jadi nak ikut siapa? Sebab hari ni tuan-tuan tengok saya elok-elok. Hari ni ramai orang jual ni tuan-tuan tengok saya elok-elok.
Saya pesan elok-elok. Hari ni kalau orang nak mula bercakap, kalau siapa saja nak menyembang, orang akan cakap, kita nak mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua orang akan cakap macam tu. Yang mengaku diri sebagai Salafi atau Wahabi pun cakap, saya nak bawa tuan-tuan balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang Syiah pun dalil-dalil dia semua dalil Quran dan Sunnah yang sahih. Yang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, ibu-ibu dengar saja, tak faham tak apa, is okay. Nanti balik tanya ayah-ayah. Ni semua faham. Mereka tak tulis. Mereka Imam Syafi'i semuanya. Dia tanya balik. Okey? Ibu-ibu semua nampak macam menulis. Ini ayah-ayah dia hafal. Tak ada masalah, jangan takut. Kita sangka baik, semua orang mungkin ada wali. Semua wali. Itu kan dalam kitab dia tulis kan. Semua wali kecuali saya. Macam tu cara kita nak pandang orang. Semua wali kecuali saya. Wali dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, kenapa kita sangka macam tu? Kenapa ulama suruh kita sangka macam tu? Sebab dalam hadis Imam An-Nawawi, hadis 40, masjid ni ada kitab dia. Dia kata, Imam An-Nawawi kata, hadis yang ke-36, 37, 38, tak ingatlah mana satu. Imam Nawawi kata, hadis ni Nabi sebut, jangan kamu bergaduh atau berlawan dengan wali aku. Siapa yang buat naya wali aku, kata Allah, aku akan isytiharkan perang dengan dia. Jadi saya sangka tuan-tuan semua wali kecuali saya. Jadi saya baik dengan tuan-tuan semua insya-Allah. Kalau tidak Allah memerangi saya, macam mana nak masuk syurga? Orang yang tak mengaji macam tu, dia rasa dia aja paling bagus, orang lain masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Apa beza orang yang berfikiran macam tu, dia saja bagus, orang lain masuk neraka, dengan syaitan. Syaitan dia nak semua masuk neraka. Okey, baik, sambung. So, bila jadi macam tu, semua orang pakat mengaku ikut Quran Sunnah. Habis siapa yang betul? Yang betul adalah mereka yang hurai pada jalan yang betul, ikut susur galur Quran dan Sunnah. Sekali lagi tuan-tuan tengok saya hurai. Berkat saja pun kita dah tahu ahli sunnah wal jamaah sahaja yang paling betul. Berkat je. Belum lagi nama Rasul, belum lagi Nabi, belum lagi Maulid, belum lagi hari akhirat. Belum yang tu. Baru perkataan berkat je. Kita nampak benarnya ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan ikuti perbincangan ini insya-Allah. Tapi pukul 9 berhenti. Kita tengok macam mana. Jadi kalau semua pakat mengaku, siapa yang paling betul? Yang paling betul hadis Nabi tadi. Sebaik-baik kurun saya, kata Nabi. Confirmlah Nabi dengan sahabat. 100 tahun. Summal ladzina yalunahu, 100 tahun selepas itu. Summal ladzina yalunahu, 100 tahun lagi lepas tu. Saja nak habaq kat tuan-tuan, takut tak perasan. Maka satu lagi tahu tak mana tak tahu. Oh ni dalam poket, tiba-tiba hilang, ingat mukjizat ke apa. Saja habaq, tuan-tuan semayang masjid ni, tuan-tuan duduk soft rapat-rapat, tumit yang diukur, bukan jari depan. Tuan-tuan duduk, buka kaki, sejengkal kangkang dia sejengkai macam tu. Tuan-tuan turun sujud macam mana? Turun lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Betul? Semua orang buat macam tu tadi kan? Semua orang semayang macam tu. Ibu-ibu pun sama. Ibu-ibu semayang, tangannya rapat begitu. Betul? Semua sama kan? Kaki dia rapat. Itu semua tuan-tuan ikut mazhab siapa? Mazhab Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i lahir mana? Sini tuan-tuan. 150 Hijrah. Ini orang yang paling betul. Anak murid Imam Asy-Syafi'i yang kita sayang, yang Imam Syafi'i sayang, Imam Ahmad bin Hanbal, 160 Hijrah. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Siapa dia yang ada atas tu sikit? Imam Abu Hanifah, lahir tahun 50 Hijrah. Sekarang kita berpegang dengan mazhab tu, kitalah yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakan tidak? Imam Malik minta izin tulis lagi saya pada Malik. Ni belum bincang berkat lagi tau. Nak bincang orang dulu. Lepas tu baru kita tengok apa mereka buat dalam hidup mereka yang mereka ni boleh selamat akhirat. Pasti cara mereka berkat. Boleh faham? Imam Malik bin Anas guru kepada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Atasnya adalah Imam Abu Hanifah. Baik, Imam Malik, apa kata beliau? Dalam meriwayatkan hadis, dia kata, haddatsana, berkata guru kami, meriwayatkan kepada kami. Saya dah terjemah dalam bahasa Melayu mudah, sebab dalam bila kita mengajak macam ni, kadang-kadang yang dalam internet ni dia suka tunjuk pandai. Dia kata ada terjemah haddatsani bercerita kepada saya. Saya cerita dengan tuan-tuan, bukan dengan mereka. Yang alim kalau tak mau dengar tak apa. Saya nak cerita dengan orang yang biasa je. Saya orang biasa. Boleh faham? Haddatsani, kata Imam Malik, berkata kepada kami daripada siapa? An-Nafi'. Dia kata dia sebut nama. Maknanya gurunya ada menceritakan kepada dia nama Nafi'. Nafi' berkata kepada kami melalui guru dia. Siapa dia? Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Bukan sahaja anak Sayyidina Umar, beliau sendiri nampak Nabi dengan mata. Ini juga sahabat Nabi. Kemudian kata Imam Malik apa lagi? Haddatsani Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada Imam Malik kan duduk di Raudhah masa tu. Dia menunjukkan isyarat tangan dia ke belakang. Apa dia? Maqam Nabi. Dia kata apa? Berkata kepada aku daripada Nafi' dan Ibnu Umar dan daripada tuan ampunya maqam ini, kata dia. Saja nak tanya, ada lagi yang lebih alim hari ini daripada Imam Malik? Yang lebih dekat ilmu dia sampai kepada Nabi daripada Imam Malik? Siapa anak murid Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pegang elok-elok mata Imam Syafi'i. Ambil wuduk, basuh 3 kali, basuh 3 kali. Pegang elok-elok. Itu jalan yang betul, gaya hidup dia. Pakai benda mula kaki kanan, segala benda yang baik. Itu cara dia. Imam Syafi'i ajak masuk masjid kaki kanan, masuk kaki kanan. Bagi salam elok-elok. Bacakan doa masuk masjid. Itu semua dalam susul galur mazhab Imam Asy-Syafi'i. Amal sungguh-sungguh. Itu jalan yang betul untuk orang yang hidup. Jangan rasa lekeh. Okey. Syok lah ni, tajuk ni syok lah. Soalan, adakah mereka yang hidup dalam, saja tambah sikit nama, selain daripada itu, siapa lagi yang ada di zaman sini? Namanya Imam Ibn Sirin. Lagi siapa? Imam Hasanul Basri yang hidup zaman ni. Imam Hasanul Basri. Lagi siapa? Rabi'atul Adawiyah. Lagi siapa lagi dalam ni? Ramai nama-nama orang-orang soleh banyak hidup dalam sini. Imam Nawawi terkeluar dah. Imam Nawawi pada 631 Hijriah lahir Imam Nawawi. Tapi itu striker mazhab Imam Syafi'i. Sekali lagi kita sebut nama beliau. Sekali lagi saya cerita kat tuan-tuan. Jangan takut. InsyaAllah. So soalan. Boleh saya padam? Jangan padam lagi. Cerita dulu. Saya ibu padam. Sempat nak hafal. Soalan. Adakah hidup mereka berkat? Ya. Kalau begitu berkatnya apa? Itu soalan. Sebab kalau ada hidup berkat, makna ada hidup yang tak berkat. Baik, mari kita mula perbincangan kita. Kerana hidup mereka berkat, jom kita tengok berkat ni apa. So berkat datang daripada bahasa Arab. Barakatun. Ni berkat. Berkat. Barakatun. Berkat dalam bahasa Arab, saya bagi maksud yang simple aja untuk dapat. Saya bawa dua, iaitu barkun. Al-barakatu dengan al-birkah. Birkah, barakah. Barku maksudnya sekumpulan unta yang banyak. Bukan lembu, bukan kambing. Sekumpulan unta yang banyak. Maknanya besar, kumpulan unta yang banyak. Yang kedua, birkah, telaga. Pasal apa? Sebab dalam telaga sentiasa ada air. Telaga Hang Tuah, jangan lupa. Hang Tuah adalah riwayat yang mutawatir. Saja abang kat orang Melaka. Kok ada yang ragu-ragu. Orang Melaka ragu-ragu dengan Hang Tuah, kacau. Keris Tamin Sari yang original ada tersimpan di Istana Perak.
Saja abang, kok terlupa sempena merdeka. Ini saja abang, kok orang Melaka. Bumi ini berkat. Bumi Melaka ni berkat. Bumi Melaka ni berkat. Dari sini lahir ramai ulama. Cuma hari ni tak tahu pasal apa tuan-tuan. Buat apa saya tak tahu. Kena lahirkan balik ulama. Sebab bumi berkat. Berkat tadi kita kata berkat maksudnya telaga. Maknanya berkat tu mesti sentiasa ada. Tinggal ambil dengan tak ambil aja. Sini kan pusat melahirkan ulama-ulama yang menjadi da'i, yang membawa Islam seantero Asia Tenggara. Kalau tidak takkan Melaka terkenal dengan pusat penyebaran Islam terbesar Asia Tenggara. Betul ya? Itu semua saya cakap, takkanlah saya nak bawa pula manuskrip mai tunjuk kat tuan-tuan. Cerita Hang Tuah adalah cerita yang mutawatir. Di Indonesia ada Universiti Hang Tuah. Cari dalam tu. Jangan lupa tak tahu pula. Jangan lupa tak tahu. Nampak semua tercengang. Apa ni orang Penang yang tak ada sultan nak cerita kat orang Melaka ni? Kami ada TYT je. Dia yang pertama sekali, macam baru ni pun bila saya cakap, ada beberapa asatizah yang macam terkejut juga. Ada istilah tu. Saja saya abang. Hang Tuah, gelaran Hang ni bukan bahasa utara. Hang adalah satu status dalam susur galur orang-orang kenamaan hari ni. Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Tun. Dulu nama dia, dengar elok-elok, Perhangan. Perhangan adalah satu status. Bila dapat status ni, digelarkan awal nama dia Hang Tuah sebagai pahlawan. Bukan Hang aku. Hang ni jawatan kebesaran sebagai pahlawan dan laksmana negara yang Hang Tuah perolehi pada awal usianya 20-an. Bukan budak buang masa. Sebab tu dia dapat status Hang Tuah. Anak kepada Hang Jebat namanya Hang Nadim. Bukan Hang Nadim Singapura. Tu satu cerita. Tu budak tu mati kecil. Hang Nadim anak Hang Jebat lawan penjajah. Takkan orang Penang nak cerita kat orang Melaka. Kacau lah. Patah balik. Tak mau cerita tu. Orang Melaka cerita kat saya nanti. Saya nak dengar lagi. Apa cerita-cerita yang ada. Ini baru orang getak sikit. Dia semua dah tak percaya dah Telaga Hang Tuah. Kacau lah. Di Indonesia dia jadikan Universiti Hang Tuah. Ada jalan Hang Tuah. Masjid Hang Tuah di Pabubuh. Sebab apa? Sebab Hang Tuah lahir pada satu tempat, Indonesia pun klaim tempat tu mereka, kita pun klaim tempat tu kita. Tak apa. Yang penting mereka percaya kerana susur galurnya mutawatir. Kita orang ketak sikit, tukar nama jadi Cina, tukar nama jadi la haula wala quwata illa billah. Janganlah macam tu. Patah balik. So, berkat bahasa Arab guna istilah untuk telaga. Sebab apa? Telaga ada ayak, cedok ambil, ayak masih ada. 100 orang cedok, Zam-Zam sampai hari ini boleh minum. Daripada Nabi Ibrahim sampailah siap tekambui lagi. Masa zaman Abdul Muttalib gali balik, ada lagi Zam-Zam sampai sekarang. Mengalir terus sampai ke hari ini. Saya yakin semua orang dalam ni belum sampai lagi Mekah. Berapa kerat saja. Tapi saya yakin semua dah minum air Zam-Zam. Itu berkat. Itu berkat. Sikit saja tanya. Telaga Zam-Zam ada berapa? Satu saja. Telaga ataupun ayak mata ayak untuk Bani Israel ada 12. Sampai hari ini tak ada lah. Telaga Zam-Zam satu saja. Tak, saya nak bukti kepada tuan-tuan. Kenapa? Daripada telaga saja kita tahu bangsa Arab
dan juga orang Islam, bangsa yang bersatu. Satu mata air cukup untuk satu dunia orang Islam. Tak ada siapa bergaduh. Bani Israel, Allah terpaksa bagi Nabi Musa pukul tongkat dekat batu, fanfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Tu pun masih bergaduh. Sebab tu orang tua-tua bila tengok hak jenis suka kuat bergaduh sangat, dia kata hang ni perangai Yahudi mana hang ambil. Orang Islam satu ya, sikit cukup. Banyak boleh share dengan satu dunia. Itulah berkat. Itu berkat. Maknanya apa sekarang ni? Berkat, hidup berkat ni, berkat maksudnya dia sikit cukup, banyak boleh share. Jadi bila kata saya nak ambil berkat, maknanya kita nak ambil sesuatu yang dia ada sikit ke banyak kita nak ambil, dalam masa yang sama kita nak boleh bagi kat orang lain. So siapa yang hidup dia macam tu, insya-Allah dia selamat ke akhirat. Itulah para sahabat dan tabi'in dan semua tabi'in yang ada dalam sini ni. Nabi, sahabat, tabi'in. Itulah kehidupan mereka. Itu kehidupan dia. Jadi saya tanya tuan-tuan, adakah mereka semua ni duk buat perangai ambil berkat ni? Ni semua ni adakah duk buat perangai ambil berkat? Tambah-tambah di Melaka ni berapa banyak makam-makam wali Allah duk ada di sini. Bila pi je orang kata, tu dia orang yang ambil berkat kat kubur ni, teruk ni semua syirik masuk neraka. Saya bagi tahu tuan-tuan, orang pertama sekali yang ambil tabaruk daripada kubur siapa dia? Saidina Abu Bakar ketika dipesan dekat Siti Aisyah, kalau aku wafat, tanamkan di sebelah kubur Nabi. Kalau pi dekat kubur tak boleh ambil keberkatan, Saidina Abu Bakar orang pertama yang ambil berkat daripada kubur Nabi. Betul? Betul? Yang kedua, orang yang selepas itu lagi dahsyat, ambil keberkatan daripada kubur Nabi dan kubur Saidina Abu Bakar, iaitu Saidina Umar. Orang yang berjalan saja syaitan pun lari daripada dia. Kita yang syaitan kumun penuh ni, orang suruh pergi minta dengan keberkatan orang tua-tua, tok-tok guru, tak mau duk pergi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Saya simpelkan dia. Lagi 10 minit. Saya mudahkan dia bagi tuan-tuan faham. Tengok saya susun ayat dialog dia bagi mudah. Kenapa Saidina Abu Bakar minta tanam diri dia sebelah kubur Nabi? Awak, Saidina Abu Bakar tak tahukah kalau tanam di mana pun tetap boleh masuk syurga juga kalau hang orang soleh? Dia lebih alim daripada kita. Betul Ustaz? Dia lebih alim daripada kita bab tu. Jangan duk sembang pekah dengan Saidina Abu Bakar. Jangan duk sembang pekah dengan Saidina Abu Bakar. Dia khalifah yang mentadbir, menjaga kekhalifahan orang Islam masa tu. Dialah yang menyebab kita ada Quran hari ni yang tertulis. Betul Ustaz? Bukan calang-calang orang. Pasal apa dia minta tanam sebelah Nabi? Awak dia tak mau tanam kat Baqi'? Sebab mesti ada sebab. Pasal apa? Kita kata dia nak supaya dia selamat di akhir hayat. Betul ayat ni? Maka kalau begitu dia buat, mana dia ambil keberkatan? Maka kalau kita kata orang pergi kubur tak boleh nak ambil keberkatan para wali. Wali Songo ni kita ni. Apa Tok Kenali, Melaka, berapa banyak Habib-Habib punya kubur. Kalau nak pergi tak boleh. Habis Saidina Abu Bakar buat apa? Tengok. Saya bagi dialog bagi tuan-tuan faham ni. Tengok. Maka setengah orang akan berkata, benda tu hanya berlaku pada Rasulullah. Ini adalah ayat pendustaan kepada Nabi yang paling besar. Ni, ayat ni. Bila orang kata pergi ambil berkat, dia kata ambil berkat pada Nabi saja boleh. Orang lain tak boleh. Pendustaan pada Nabi paling besar. Sebab apa? Kita semua tahu berkat tu Allah punya. Betul tak betul? Mana boleh ada makhluk lain yang boleh bagi selain daripada Allah? Betul? Kalau kita kata ada pada Nabi, mana Nabi itu makhluk? Nabi bukannya Allah. Nabi makhluk. Allah khaliq. Makhluk
ma siwallah, selain daripada Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita berpegang, oh no, Nabi Muhammad saja boleh ambil, Nabi je boleh bagi berkat, itu pendustaan paling besar terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menggunakan kami mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah, kemudian kita mengatakan Nabi saja boleh berkat. No, berkat hanya milik Allah. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah saja yang ada berkat. Kalau Allah ada berkat, Allah bagi tahu, aku memberikan keberkatan aku pada beberapa benda. Saya senaraikan dekat tuan-tuan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
27, 28, 29, 30 ayat-ayat Al-Quran direct menceritakan beberapa benda yang ada keberkatan. Pertama, tempat. Sebab itu dalam hidup kena ada berkat, kerana ketika Allah menciptakan bumi ini, benda mula sekali yang Allah letak atas muka bumi adalah masjid dan berkat. Surah Ali Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Saya menurunkan di atas muka bumi rumah ibadah yang pertama, iaitu masjid yang ada berkat. Surah Ali Imran. Tu berkat tu Allah sebut, bukan kita. Jadi Allah yang maha kaya dengan berkat, melimpahkan berkatnya ke atas rumahnya. Habis masjid saja ada. Dah, orang pun boleh dapat. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, mereka semua ada berkat. Ni kamera ni kacau. Ni mesti buatan Yahudi. Mengaji elok duduk di corner ni. Tak masuk Islam lagi ni makan. Tak tahu nak buat macam mana. Maaf ya saya Haji. Tuan-tuan tengok saya bagi tuan-tuan nampak sebab saya duk habaq setengah golongan. Tuan-tuan tengok, saya tunjuk kat tuan-tuan satu persatu dengan jelasnya. Tuan-tuan tengok elok-elok. Ada satu fahaman yang mereka mengaku untuk menjadi orang yang salaf, mengikut orang yang salaf, tapi bukan semuanya daripada apa yang salaf buat mereka ambil. Mereka pilih nombor satu daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah. Tengok elok-elok ni. Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah. Sini. Ahmad Hanbal. Daripada Imam Ahmad bin Hanbal ni, bayangkan salaf ni punya ramai ni, beratus ribu ni salaf ni. Ni punya ramai. Dia ambil satu je. Daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada sini, mereka rujuk pula lagi kecil daripada sini. Tadi dah macam tu dah. Kecil lagi. Makin lama kecil. Mereka ambil daripada siapa? Ibnu Taymiyah. Lahir pada tahun 585 Hijrah. Jauh daripada Imam Syafi'i. Bila mana berlaku berselisih pendapat, ini anak murid Imam Syafi'i ini. Bila berlaku selisih pendapat terutamanya pada berkat dan sebagainya, mereka menggunakan pendapat Ibnu Taymiyah seolah-olah Ibnu Taymiyah lebih salaf daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mereka rujuk lagi kecil lagi daripada sini. Mereka menggunakan daripada siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Lahir pada tahun 600 Hijrah. Lebih. 691. Bila berlaku perselisihan, mereka pakai ini lagi daripada yang ini. Semoga Allah merahmati semua orang alim. Ni semua orang alim ni. Daripada tadi saya tak ada hina apa-apa. Saya cuma cerita macam mana cara orang membentuk pemikiran hari ini. Yang menceritakan tambah-tambah menghina Imam Asy-Syafi'i, menghina ulama-ulama yang lain. La haula wala quwata illa billah. Hanya pada tajuk berkat. Menghina para tok-tok guru. Ni
Ni saya tengah tunjuk kat tuan-tuan ni. Saya pakai nombor. Tuan-tuan tengok nombor. Nombor tak tipu. Kemudian mereka rujuk lagi. Siapa dia? Muhammad bin Abdul Wahab. Lahir bila? Tahun 1115 Hijrah. Jauh daripada Imam Syafi'i. Macam mana boleh mengaku salaf? Bila berlaku perselisihan antara Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dengan Muhammad, mereka menggunakan pendapat ni dengan mengaku kita lebih salaf daripada yang atas. La haula wala quwata illa billah. Daripada banyak-banyak kecilkan lagi kepada Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ni yang banyak bila mereka kata ni semua ni dhaif sebab Imam Al-Albani kata. So mereka merujuk kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Yang lahir pada tahun 1333 Hijrah. Ya salam. Bila berlaku sesuatu, mereka lebih rujuk yang ni dan mengatakan lebih salaf. Dan menghilangkan keberkatan dan bacaan Yasin pada malam Jumaat daripada tangan tuan-tuan. Tuan-tuan tahu pasal apa ulama-ulama kita minta tuan-tuan menghidupkan malam Jumaat dengan baca Yasin? Saya bukan tok guru tahu. Saya ustaz cikai saja. Saya ni pecacai saja. Saya cuma nak share dengan tuan-tuan yang saya tahu. Mana yang saya tahu paling low. Paling low. Hujung kuku pun tak sampai. Belum ulama-ulama agung yang main syarah kat tuan-tuan. Saya cuma nak bagi tahu. Khamis malam Jumaat adalah malam hari raya yang dilupakan pada setiap minggu. Malam nisfu Syaban, berapa ramai orang yang pulun berkat malam yang dimakbulkan doa. Malam hari raya, video saya viral betul. Malam nisfu Syaban, 10 malam terakhir Ramadan, malam hari raya, malam tahun baru, betul? Ramai orang pakat berdoa malam tu, Masya Allah. Walhal riwayat yang sama, dia bermula dengan kata Imam Syafi'i, telah datang kepada kami 5 malam yang mustajab doa. Nombor 1 saya tak sebut lagi. Saya sebut nombor 2, Hari Raya Korban, Hari Raya Aidilfitri, awal Rajab dan nisfu Syaban. Apa yang pertama? Malam Jumaat. Bukan itu sahaja. Pada malam itu, dalam surah Yusuf, bagaimana adik-beradik Nabi Yusuf daripada duk pukul Nabi Yusuf, buli Nabi Yusuf, ayah mereka mendoakan kepada mereka. Bukan sahaja diampunkan dosa mereka, diangkat martabat menjadi Nabi. Kata ayahnya, betul saya? Saufa astaghfirulakum Rabbi. Aku pasti akan minta kepada kamu. Saufa ni dia ada masa dia. Guru kami, tuan-tuan semua kenal, ini antara orang-orang otai tok-tok guru dalam Al-Quran di negara kita. Almarhum meninggal dunia baru lagi, Maulana Syekh Abdullah Bukhari mengajak kami tafsir surah Yusuf. 2 kali saya pergi takkid balik dengan dia. Guru, betul tak yang ni? Betul. Malam yang didoakan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya agar diampunkan dosa dan diangkat martabat adalah pada Khamis malam Jumaat. Tak cukup tu saja. Tahukah tuan-tuan kenapa bacaan surah Yasin? Kerana kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmizi, siapa baca Yasin 1 kali bersamaan dengan khatam Quran 10 kali. Tiba-tiba amalan-amalan begitu diragu-ragukan kepada kita sampai siapa pun tak mau main. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan nak bincang tentang orang pergi tabaruk kepada kubur dengan berkatakan, siapa yang duk pergi ajak pergi ke kubur ulama ni, mai kat masjid-masjid yang ada kubur, yang masjid-masjid sultan apa semua, pergi dekat, mai dekat Selangor lah apa semua, pergi dekat kubur Tok Kenali, pergi dekat kubur apa semua ni, pergi duk buat apa ni? Saya abang, orang pertama yang ambil tabaruk daripada kubur Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Kod kalau kata dia ambil daripada Nabi, baik, Sayyidina Umar ambil daripada Sayyidina Abu Bakar. Saya yakin malam ni ada yang tengah perah otak dia kata, betul ke dia ni? Aku tengok dia ni. Nak pakai dalil apa pun tak tahu lah. Quran bagi, hadis bagi, nak pakai apa lagi? Benda kena tenangkan hati, terangkan fikiran, ambil benda yang betul. Kalau nak mengaku ikut Quran Sunnah, Syiah pun mengaku benda yang sama.
Mu'tazilah mengaku benda yang sama, Qadariyah mengaku yang sama, Jabariyah mengaku benda yang sama, Qadiani mengaku benda yang sama. Semua itu ajaran sesat. Okey, masalah tamat. Habis dah? Sikit lagi. Boleh? Saya rasa ni mungkin ada pelancong-pelancong yang main ni. Dah betul, mereka main bercuti kat Melaka. Mereka nak pergi mayang apa ke, mereka nak. Tuan-tuan pergilah makan, tak apa. Aina dan bodoh muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Tak apa. Lepas saya cerita ni semua, saya cerita bukan sebab apa. Macam saya buat tadi. Saya mula belakang, saya cerita balik. Saya cerita apa yang berlaku dekat kita yang berlawan-berlawan ni semua ni saya cerita. Mai saya cerita sebiji-sebiji apa yang para sahabat buat dengan Nabi. Yang berebut-rebut. Ya salam. Yang ni semua orang neraka ke? Tak, mereka ni Allah sebut. Allah redha. Ahli sunnah wal jamaah bagi kita, para sahabat pegangan kita, mereka semua udul. Semua masuk syurga. Sahabat Nabi yang ratus ribu tu semua syurga. Tak ada satu pun terkecuali. Semua kalau masuk syurga, sahabat yang 10 orang pertama masuk syurga, 50 orang sahabat yang paling awal masuk Islam semua masuk syurga. Apa amalan mereka antaranya? Selain daripada semayang, puasa, zakat, pertama, mereka tidak meninggalkan tabarruk dalam hidup mereka. Keberkatan. Contoh, Sayyidatuna siapa kan? Tak keluar lah. Tadi hak tu yang nama tu dalam otak tu suruh tulis tapi tak tulis. Tak apa, ambil lain lah. Saya lagi ingat dia baca lain. Allah tak keluar pula dah. Sayyidatuna Ummu Aiman. Dalam riwayat ada sebahagian saya mungkin confuse pada bacaan saya. Ada juga Sayyidatuna Ummu Sulaim. Tulis tu nanti search balik yang mana tu. Kalau dua-dua salah, saya yang salah. Tuan-tuan yang baca tu yang betul. Suatu hari Nabi minum daripada Nabi punya cawan. Nabi ada Nabi punya cawan Nabi minum daripada cawan Nabi. Nabi minum. Okey, soalan. Ummu Sulaim tadi masuk universiti mana? Tak, saya kena abang sebab hari ni semua orang nak kira macam tu. Ummu Sulaim masuk madrasah mana? Masuk ma'had mana? Hanya sekadar duduk di rumah baginda Nabi SAW. Mai duduk dengan Nabi sama-sama. Hari-hari jumpa Nabi. Bukan sahaja orang kata apa ni, mungkin semayang sekali dengan Nabi. Makan sekali dengan Nabi. Tapi hari itu Nabi minum daripada cawan. Mulut Nabi yang mulia. Nabi letak cawan itu. Dia ambil benda tajam. Dia potong sikit yang atas ni. Yang Nabi minum tadi. Sanggup rosakkan cawan sendiri. Nabi kata, kenapa kamu buat macam tu? Ini diceritakan oleh siapa? Yang ini diceritakan oleh pengarang Mafahim Yujib Antussaha Maulana Al-Habib Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Beliau yang cerita. Ini tu guru besar dekat Mekah pun. Mengajak Masjidil Haram pun. Punya area kawasan-kawasan situ. Bukannya orang jalan-jalan. Potong bekas Nabi makan tu, ambil dekat dia. Nabi kata, tak buat macam tu pasal apa? Dia kata, ini tempat kena mulut Nabi yang mulia. Saya nak simpan benda ni. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia tak buat macam tu pun nak masuk syurga. Tapi sebab nak tunjuk, hidup kena berkat. Suatu hari Nabi tidur rumah Ummu Sulaim.
Kemudian berita sampai sebab Nabi dengan Ummu Sulaim ni tak ada masalah. Ni semua beradik-beradik kalau bahasa saya kata. Jenis geng 786 nasi kandang ya. Kita panggil ni beradik-beradik punya, tahu kah? Ni beradik-beradik punya, Nabi boleh keluar masuk rumah mereka. Sesuatu hari yang panas Nabi tidur dekat tempat tidur yang diperbuat daripada kulit. Nabi tidur, orang berkata ni Ummu Sulaim, Nabi pergi tidur rumah apa. Dia balik cepat. Apa dia buat? Dia tengok Nabi tidur, dia nampak Nabi berpeluh. Bila Nabi berpeluh, dekat tempat tidur basah. Alah macam anak-anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan tidur dekat tempat tidur, lagi dia bangun-bangun dia basah. Ada bekas hak peluh dia, betul? Bukan hak kencing tu. Hak tu bocor. Ni peluh. Dia tidur mimpi apa, tak tahu dia peluh. Bukan, lebih kurang macam tu. Nabi bukan tidur dalam aircon. Ni musim hangat. Jadi badan Nabi berpeluh. Penuh tu. Nabi, dia ambil tempat yang Nabi tidur kat kulit tu. Tuan-tuan cuba bayang. Usaha itu. Sebab itu di dalam kitab kata ulama, berkat mesti diusaha cari. Dia tak sampai kat kita. Sebab tu orang tua-tua buat betul. No, pergi salam no, ambil berkat. Usaha. Betul? Dia ambil tempat yang Nabi tidur tadi tu. Dia perah hujung tu. Sambil Nabi duduk tidur tu, dia perah. Bayangkan usaha ambil titik peluh Nabi tu. Masuk dalam bekas. Maka Nabi terjaga. Sebab ada berlaku proses pergerakan. Nabi kata, Ummu Sulaim buat apa? Nabi tanya. Ini hadis sahih tuan. Bukan saya cerita bohong. Ini hadis sahih. Ni. Nabi kata, Ummu Sulaim buat apa? Jawab Ummu Sulaim depan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil keberkatannya untuk anak cucu kami. Oh. Ketika Hajjatul Wada', Nabi cukur kepala Nabi. Bukan kita. Bukan ulama cerita. Ini hadis Nabi yang buat. Nabi duduk. Sahabat Nabi mai. Muhalliq. Pencukur Nabi punya syiar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cukur kepala Nabi. Tarik. Elok. Dapat. Nabi kata apa? Bagi kepada para sahabat. Kenapa? Adakah dalam mana-mana hadis Nabi kata siapa yang pegang rambut saya masuk syurga? Tak ada. Mana ada hadis? Adakah Nabi kata siapa-siapa yang simpan rambut saya masuk syurga? Tak ada. Tapi Nabi yang bagi tahu, ambil rambut ni bagi kat para sahabat. Pakat berebut. Orang yang pertama sekali mengambilnya adalah Sayyidina Abu Talhah. Dia yang ambil banyak untuk dia dulu. Hai, Sayyidina Abu Talhah ahli syurga. Akhiratnya selamat. Apa perbuatannya? Berusaha ambil tabaruk daripada rambut Nabi SAW. Simpan dekat dia. Sebagai apa? Tabaruk ini adalah tanda kita cinta Nabi. Cinta orang soleh. Oh, betul. Suatu hari dalam peperangan Yarmuk. Las, ni cerita las. Habis tak? Cerita las. Las. Esok kerja. Cuti sekolah, kerja tak? Tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang saya kasih sekalian, dia banyak kalau saya nak cerita kat tuan-tuan. Banyak cerita saya dekat sini. Semuanya saya ambil semua. Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim, Imam Ahmad, Imam Bukhari Muslim, Imam Ahmad. Yang tu saya ambil. Nak tunjuk sahihnya benar tu. Ini kehidupan mereka. Bukan orang biasa. Satu hari dalam peperangan Yarmuk, ketua perang dia adalah Sayyidina Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu wa ardah. Tentera musuh dah ada. Sayyidina Khalid ibn Walid, la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang ambush peperangan Uhud yang Nabi kena patah gigi? Siapa yang ambush? Khalid ibn Walid.
Sayyidina Khalid Al-Walid, masa tu belum masuk Islam lagi. Dia yang susun strategi untuk ambush Nabi. Nabi punya perancangan pun dia boleh baca apa yang sahabat buat untuk nak ambush supaya berlaku huru-hara. Maknanya, peperangan duduk di sini dia. Di sini, Sayyidina Khalid bin Walid. Mana saja perang dia masuk, semua menang kalau dia jadi ketua. Sebab dia boleh baca macam mana nak serang. Tiba-tiba masa nak lawan dengan Yarmouk, cari dia, mana topi perang saya? Mana topi perang saya? Ada siapa nampak topi perang? Para sahabat kata, topi perang yang dia cari itu, topi perang dia yang dah lusuh, dah koyak sana, koyak sini dah. Kami katakan dia, nak ambil ni topi baru. Dia kata, no, saya tak mau pakai. Saya nak cari yang saya punya. Tak akan mula perang selagi tak pakai topi itu tak jumpa. Pakat cari topi itu, jumpa. Nah, dia jumpa, ya Allah, cium dia. Orang tanya, Khalid Al-Walid, apa spesial sangat topi perang hang ni? Dia letak, dia bukakan lilitan serban dia. Dia buka sampai bawah, dia celup, dia tarik satu. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, selama aku berperang dengan pakai topi ini, aku tak pernah tewas dalam peperangan. Balik rambut Nabi. Begitu para sahabat bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehidupan mereka. Sebab itu di kalangan kita ada wali-wali Allah. Seperti Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali yang ada pada kita. Semua wali-wali Allah belaka. Luar biasa. Pergi ambil tabaruk. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Yunus. Inna waliyallahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah ini Allah bagi ada dalam apa? Susur galur masyarakat ni untuk kita mengambil supaya kita dapat, kerana mereka ni orang yang benar di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini orang yang berdoa atas nama para ulama. Dia itu wali, bukan saya kata. Siapa yang kata? Imam An-Nawawi yang menyebutkannya. Tu tadi yang saya sebut, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni ayah ibu semua yang ada dekat sini. Imam Nawawi ni tuan-tuan tahu dah, dia adalah striker mazhab Imam Syafi'i. Semua amalan tuan-tuan, semua sangkut dengan Imam An-Nawawi. Contoh, semayang berjemaah, qaul muktamad, Imam An-Nawawi. Semayang Jumaat, Imam An-Nawawi. Mayang musafir, Imam An-Nawawi. Hari Raya, Imam An-Nawawi. Mayang tarawih, Imam An-Nawawi. Semua Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Kami ni nak belajar menyucikan jiwa. Bustanul Arifin dibaca di pondok-pondok di Melaka ni pun baca Imam An-Nawawi. Kami ni nak beramal. Ada bagi kami boleh beramal. Ada apa? Riyadhus Salihin, taman orang-orang soleh, Imam An-Nawawi. Habis itu kalau nak masuk masjid, kalau nak beramal soleh, apa doa dia? Nak makan baca doa apa? Nak duduk, nak masuk toilet, mana doa dia? Ada kitab mengenai mengingati Allah, Al-Azkar li Imam An-Nawawi. Al-Azkar, Imam An-Nawawi. Habis ni yang kita dah berhujah semua ni kata kena pakai dua kitab, Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari tadi, siapa dia tadi? Fathul Bari tadi. Siapa pengarang dia? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa nama dia? Suka sebut dia? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1, 2, 3. Allah lemahnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1, 2, 3. Hajar boleh sebut dah Hajar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu yang Asy-Syafi'i. Yang kedua Imam Muslim. Siapa minhaj yang karang ni? Li Imam Al-Hajjaj Al-Muslim ni. Siapa pengarang dia? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi yang karang syarah Imam Muslim. Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Sebagai akhir daripada saya nak tinggal tuan-tuan ni, saya sebut satu je, last. Ni bekal last. Lepas ni kalau orang main goyang apa Allah, ya Allah takutnya tak tahu nak macam mana, pegang hujah ni kuat-kuat dengan elok-elok. Nama beliau Imam Abu Hanifah. Nama beliau Imam Malik bin Anas. Tu nama betul-betul.
Nama beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Ini nama betul. Nama Imam Asy-Syafi'i yang betul, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa kita panggilnya Asy-Syafi'i? Ini nanti tuan-tuan, saya nak kena tinggal tuan-tuan, saya nak balik dah. Semua orang mesti nak tengok apa amalan nak buat. Tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan nak baca kunut, tuan-tuan nak baca, semua nak ikut Imam Syafi'i. Soalannya, pasal apa yang ni kita panggil madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Ahmad ataupun Hambali? Kenapa Asy-Syafi'i ni tak bubuh nama madhab Muhammadi, madhab Idrisi? Kenapa Syafi'i? Tengok elok-elok. Syafi'i adalah tok wan kepada Imam Syafi'i yang tok wannya yang ketiga. Muhammad, Imam Syafi'i sini, Muhammad bin Idris, bapaknya, bin Abbas, bin Uthman, bin Syafi'i. So tok wan yang tiga, 1, 2, 3. Saya ulang balik, tengok elok-elok. Muhammad, nama beliau lah, bin Idris, bin Abbas, bin Uthman, bin Syafi'i. Jadi kenapa nak bubuh kat tok wan yang nombor 3 ni? Saja nak bagi tahu, pokok tak perasan. Asy-Syafi'i adalah salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Allah mentakdirkan di alam kita ni, orang yang bermazhab Imam Syafi'i yang mai bawa kepada kita untuk kita semua pakai. Ni semua serban-serban macam ni semua daripada Yaman. Kain pelikat ni semua daripada Yaman. Orang yang berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Bawa mai dekat kita. Tiba-tiba telah kukuh kita pegang hanya kerana 1-2 ilmu yang orang baru nak kenal. Kita meninggalkan semua sabit-sabit jiwa yang ulama tinggal kepada kita. Ya salam. Jangan buat macam tu. Okey? Pegang balik, amal balik semua yang Tok Wan kita buat. Kalau ada salah pun 1-2 saja daripada 100. Kalau ada yang salah pun 1-2 daripada yang 100. Tu ada 98 lagi, jangan tinggal. Jangan rasa tok guru kita semua tak cerdik sebab dia tak masuk universiti. Jangan rasa macam tu. Nah, semoga Allah merahmati tuan-tuan, berkati tuan-tuan. Terima kasih pihak masjid bagi tajuk ni. Dah bagi tajuk ni, tu jadi lagu ni. Kalau bagi tajuk ni, contohnya Al-Quran dan saya, senanglah. Bagi tajuk ni, kena buat lagu tu lah. Barulah jelas. Terima kasih semua ibu-ibu yang bersangka baik, ayah-ayah yang duduk kekal masih dengar. Kalau ni, ampun maaf daripada saya. Sekadar nak bagi tahu je. Hari tu ada sekali saya pergi dekat satu tempat, dirahsiakan tempatnya. Bila orang qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita semua duduk dalam saf, kita nak sembahyang kan? Lepas la ilaha illallah, kita semua pakai baca doa. Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah sampai habis. Habis sembahyang tu, ada satu orang, dia tak puas hati kenapa kita baca doa selepas qamat. Geram dia, tunggu saya sampai habis. Bila dia mai, saya dah nak balik, nak pergi, dah keluar nak habis sembahyang sunat semua, dah salam-salam nak balik keluar. Elok nak keluar tu, dia mai, dia letak tangan di atas bahu saya. Dia kata, saya nak abang kat ustaz sikit satu benda. Saya kata, apa? Dia kata, di masjid ni, tuan-tuan dengar ayat dia. Di masjid ni kita tak baca doa selepas iqamat. Dia kata lagu tu. Nabi tak buat, para sahabat tak buat, imam 4 mazhab tak buat. La haula wala quwata illa billah. Awaklah nak cakap bohong sampai tahu lagu tu. Lepas dia cakap lagu tu, dia tengok saya, Assalamualaikum. Terus dia keluar. Dia tak bagi kita peluang pun nak jawab. Lepas tu saya mai jumpa Tok Imam. Tok Imam, betul ke dekat sini tak baca doa macam tu? Tok Imam kata, tak ada. Semua orang baca elok. Dah lah bohong pasal Tok Imam. Bohong pula dalam mazhab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Okey? Kalau siapa, mai kita bercakap elok-elok. Kalau kita bagi hujah, duduk dengar apa orang nak jawab balik. Jangan kita cari pasal, kita belah. Lepas tu, sampai sudah kita tak akan mengaji ilmu. Jangan macam tu.
Kita hari ini mengaji, kita tak kutuk siapa dan kita cerita timbal balik yang betul. Tak ada siapa kita buruk dan hina siapa. Kita nak bagi tahu kalau sebut salaf, ini orang dia. Kalau sebut kata lebih dekat dengan Nabi, itu orang dia. Tu tunjuklah tu. Ni. Terus. Kalau yang ni nak jumpa berapa kali ni? Baru nak sampai. Dan jangan ragu-ragu. Imam Asy-Syafi'i disabitkan atas nama atuk dia. Atas kerana beliau adalah sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu wa ardah. Dan orang tak sabit atas nama kalau dia tak ikut selari dengan para sahabat punya amalan. Boleh? Boleh lah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf, semoga Allah terima niat kita. Jangan Allah pesongkan perasaan kita. Tuluskan ikhlas niat kita mengaji belajar. Bukan nak hina orang, tak mau. Nak belajar untuk diri kita. Nak kita jadi alim, nak kita jadi pandai. Nak kita beramal dengan yakin supaya kita tahu macam mana nak buat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.